Perjalanan hidup berlandaskan kalamullah. Iqra wa rabbukal akram. Dari menuntut ilmu sampai ke negara China hingga berbuat baik sesama umat manusia tidak mengira bangsa. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kota Raya Kuala Lumpur. Dalam degup jantungnya ada pelbagai cerita, manusia dan kemanusiaan. Sesekali apabila anda menyusuri kaki 5 kota ini, cuba dengarkan. Bertingkah bunyi, tongkat putih menapak membawa sepasang kaki warga cacat penglihatan ke destinasinya. Di kota ini, sesusuk tubuh pemilik mata yang tidak dapat melihat hiruk pikuk bandaraya. Namun ini kisahnya yang terang hati, celik nuraninya. Nama saya Siti Hadijah binti Abu Bakar, umur 47 tahun. Saya ni adalah seorang cacat penglihatan, orang buta. So, daripada keluarga yang hidup yang sederhana lah. Stesen kereta api aliran transit ringan LRT Maluri terletak berdekatan dengan rumahnya di Ceras. Hampir setiap pagi, Hadijah atau lebih mesra disapa Kak Jah menaiki LRT ke tempat kerja. Landasan tren yang dilalui umpama menyelusuri setiap detik kehidupan yang dilalui ibu kepada 5 orang cahaya mata ini. Hadijah dilahirkan rabun, mewarisi keadaan ibunya yang juga tidak dapat melihat. Dia pernah menerima pendidikan di sekolah biasa, namun segala-galanya berubah apabila memasuki tingkatan 2. Pandangannya kian kabur dan Hadijah dilanda kemurungan. Meskipun mak mata tak nampak, mak usaha jugalah turun naik, pergi ke kebajikan masyarakat, pergi kepada ke Kementerian Pendidikan supaya saya boleh bersekolah. Jadi alhamdulillah tahun 1989 saya bersekolah di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan di Setapak, Kuala Lumpur. Pada masa yang sama juga saya juga sangat aktif bersukan dalam sukan orang kurang upaya lah. Pada tahun 1989, Hadijah mendapat semangat apabila menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Cacat Penglihatan Setapak sehingga tingkatan 5. Dia juga aktif bersukan. Gagal melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, Hadijah sekali lagi berasa sedih namun tidak membantutkan keinginannya terhadap ilmu. Belajar di Pusat Latihan Geni di Brickfield, Kuala Lumpur. Masa tu dalam bidang telefonis tahun 1994. So 95 saya keluar daripada saya ambil kursus tu selama setahun. Kemudian 96 saya dapat kerja dah. Dah dapat kerja tapi orang kata mungkin masa tu mungkin nasib tak menyebelahi saya sebabkan saya kerja sebagai telefon operator, saya menghadapi masalah kesihatan lah. Jadi saya terpaksa untuk berhenti. Jadi dari situlah saya mula menceburkan diri saya dalam bidang urutan. Mencatat banyak pencapaian termasuk memiliki pusat terapi urut
namun kehidupan Kak Jah kerap dilambung gelombang. 7 tahun lalu, suaminya Khairul Fauzi Zinuddin yang juga cacat penglihatan diserang strok. Di samping bekerja mencari rezeki bagi menyara 5 anak mereka, Kak Jah juga menguruskan suami yang terlantar di rumah. Bukan mudah, namun dia belajar memberi susu kepada suaminya, menerusi tiup yang dimasukkan menerusi hidung ke perut, malah mengangkat suaminya untuk dimandikan selama hampir 5 tahun. Pada tanggal 27 hari bulan 12 tahun 2020 tu, saya dan anak-anak hidup tanpa suami. Saya juga rasakan kehilangan itu. Saya rasa macam satu kehilangan. Dan sampai satu ketika ada seorang sahabat, sepasang suami isteri ni, suaminya juga menghadapi masalah strok. Saya memikirkan di mana peranan kita sebagai orang Islam. Sedangkan Islam itu mengajar erti kasih sayang. Islam itu mengajar erti saling bantu-membantu. Jadi di situlah saya terpanggil untuk saya tampilkan diri saya, untuk saya menawarkan perkhidmatan saya dengan kemudahan yang ada di rumah saya ni untuk dia tinggal seketika waktu, untuk saya memberi pendidikan kepada dia bagaimana nak menguruskan dan menjaga suami yang sakit terlantar. Rakan yang dibantu itu adalah mualaf berbangsa India. Walaupun yang ditolong itu kemudian meninggal dunia seperti suaminya, Hadijah gembira dapat menghulurkan tangan. Al-Quran Braille, kitab untuk rujukan umat Islam yang cacat penglihatan. Amalan harian Hadijah adalah berkait dengan ajaran Al-Quran, terutama surah Al-Alaq iaitu Iqra. Ayat pertama diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan, yang mengajak umatnya mencari ilmu pengetahuan, berbuat kebaikan dan beramal soleh. Masa sekolah di kampung tu, macam petang-petang lepas maghrib tu, mak akan hantar pergi ke rumah satu datuk lah untuk belajar mengaji. Alif bata, menggunakan mukaddam dan Al-Quran lah. Tapi masa tu saya ni dilahirkan dari kecil lagi memang rabun. Memang tak pernah melihat dunia yang sebenar-benar keindahan yang nyata lah. Dalam keadaan yang kabur sedikit, tapi saya masih mampu untuk membaca dalam tulisan yang normal. Masa dulu pun mengaji Al-Quran pun dalam huruf-huruf Al-Quran yang biasalah. Cuma mungkin penglihatan tu kabur dan terpaksa melihat lebih dekat. Dekatkan mata dengan kitab supaya boleh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق. Hadijah pernah berhenti mengaji Al-Quran seketika. Kemudian menyambung semula dengan tunjuk ajar anaknya membaca Braille. Selepas itu dia berguru dengan Ustaz Muhammad Nur Awangah. Apabila kita merasa titik-titik Braille itu sewaktu kita dah dewasa ni, jari jemari ni dia kurang peka dan susah untuk saya mengenal setiap titik-titik Braille itu, sebab dia cuma ada 6 dot saja untuk mewakili semua huruf. Jadi saya kena ingat titik-titik tu, rasa dengan peka. Kadang-kadang bentuknya hampir sama tapi sebenarnya tak sama. Jadinya saya telefon ustaz,
Saya kata, Ustaz, saya nak belajar balik Al-Quran dan saya mula balik membaca Iqra. Iqra 1 saya baca, Iqra 2 sampailah Iqra 6. Dan sekarang ni dah boleh membaca Muqaddam, tapi dalam kadar yang sangat perlahan lah. Sebab kadang-kadang kita tak berapa confident dengan titik yang kita raba tu. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Ustaz Muhammad adalah insan pertama yang diamanahkan oleh Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia menyalin Al-Quran dalam bentuk Braille. Menurutnya, memang agak sukar bagi seseorang dewasa belajar kalam Braille dan Hadijah berusaha bersungguh-sungguh mendalaminya. Ya, lam. Menjadi harapan dan impian saya just menjadi seorang pelajar saya yang paling unggul. Bukan saya boleh membaca Quran untuk diri dia, bahkan boleh menjadi seorang guru Quran nanti. Untuk mengajar Quran ini bukan saja kepada OKU, bahkan kepada orang biasa saya boleh mengajar Quran. Itulah saya sentiasa membimbing dia. Dan kadang-kadang saya marah, saya apa. Tapi kata orang itulah marah-marah sayang, bukan marah benci. Biasalah guru murid ni marah-marah sayang. Sayang sebagai murid supaya menjadi seorang insan yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menara Mara, Kuala Lumpur. Di sini terletaknya Maju Terapi Zone, pusat terapi yang diusahakan oleh orang cacat penglihatan sepenuhnya secara profesional. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So, topik yang Kak Jah nak bentang kepada pagi ini adalah hip muscle. Iaitu hip muscle ni dia terdiri daripada dua bahagian. Iaitu dipanggil anterior hip muscle dan posterior hip muscle. Siti Hadijah Abu Bakar adalah antara pengasas pusat ini. Yang sedang berlangsung adalah kelas teori terapi urut bersama kaki tangannya. Bentuk dia seperti crown ataupun mahkota. Okey? So, 4 tulang tu adalah yang tulang pertama adalah tulang pelvic yang bahagian hadapan kita tu. And then tulang ilium, ischium dan tulang sacrum. So, cantuman 4 tulang ni dia akan membentuk seketul tulang yang besar. Dan saya rasa pekerjaan urut ni adalah satu pekerjaan yang baik, di mana saya sendiri telah pun melalui proses penyembuhan dalam masalah kesihatan yang saya hadapi, dan saya rasa saya juga boleh bantu orang lain untuk mereka juga mendapat sikit keselesaan dalam kehidupan mereka jika mereka ada masalah kesihatan. So saya mula belajar dengan kawan, seorang anti yang berbangsa Cina yang hatinya sangat mulia meskipun dia bukan berbangsa Melayu dan bukan beragama Islam, tapi dia sangat membantu saya. So kita hanya memperkatakan tentang 2 otot saja yang terlibat. Otot yang utama iaitu dipanggil psoas major. Okey, psoas major ni dia terletak di bahagian
kita punya torasik 12 sehingga lambang 4. Okay, tapi bila kata-kata anterior, dia bukan berada dekat bahagian belakang. Tulang belakang tu dia di bahagian hadapan tulang belakang kita. Perjalanan kerjaya di dunia urutan ini tidak semudah yang disangka, terutama di kota raya yang penuh dengan persaingan. Tertempel saja dekat kita punya tulang ilium. Kemudian saya mula bekerja sebagai juruterapis urut, sebagai juru urut bebas di Briefing Kuala Lumpur. Masa tu rasanya saya satu-satunya juru urut Melayu. Yang orang OKU penglihatan lah, juru urut Melayu yang ada di Briefing tu bersaing dengan juru-juru urut yang berbangsa lain. Khasnya yang berbangsa Cina lah. Kemudian saya mula belajar secara detail tentang urutan, dengan saya belajar tentang anatomi, fisiologi, dengan kursus-kursus yang dianjurkan oleh persatuan-persatuan orang buta. Okey, so apabila kita tak nampak je ya. Demi mengejar ilmu, Hadijah meneruskan pencarian pengetahuan terapi urut secara mendalam ke negara China yang sudah pun menjadikan rawatan ini sebagai sebahagian disiplin perubatan moden. Ni dah dia tulang iliak. Pada tahun 2010, Hadijah secara serius mendaftar diri untuk belajar di Beijing Massage Hospital. Perut tu, kita tekan sikit dalam dan kita tekan ke arah tulang. Harapannya suatu hari nanti, kerajaan Malaysia mempertimbangkan pembinaan hospital perubatan alternatif bagi penyakit berkaitan urat saraf. Okey. Bila dia bergabung tadi jadi ilak-sois kan? So kita dah macam ni. Kemudian kita akan mulakan urutan kita tekan. So tahun 2010 saya sekali lagi ke Beijing, China. Masa ni saya lebih bersedia. Dia belajar kursus di Beijing Massage Hospital di China. Alhamdulillah, orang kata tuntutlah ilmu sampai ke negara China, ke negara China. Saya sudah pun menjejakkan kaki saya ke tanah besar China lah. Melawat ke tembok besar China pun alhamdulillah dah pernah pergi dah. Beijing Massage Hospital ni saya mengambil kursus dengan doktor di sana, bagaimana merawat pesakit-pesakit di hospital, mendapat sedikit pengalaman bagaimana mereka di sana. Juru-juru urut tu bukannya juru urut, mereka adalah doktor yang sangat terlatih dalam bidang perubatan untuk menjalankan urutan untuk membantu masyarakat di China. Kita naikkan kaki macam ni, Fah. Lepas tu kita tidak lokek ilmu. Selepas berjaya menguasai bidang urutan secara profesional, baik dari segi teori maupun praktikal, kini Hadijah berkongsikan ilmu yang dimiliki. Ada solongkan sikit kan? So andainya kita gunakan tenaga yang ringan saja dan dia tak mampu buat aktiviti, itulah baru kita katakan bermasalah. Okey? Apabila saya ada sedikit ilmu dan kelebihan yang Allah beri pada saya rasa ilmu itu tidak boleh hanya untuk diri saya sendiri. Sebab 3 perkara yang kita akan tinggalkan untuk bekal akhirat kita, bekal kita di alam barzah, iaitu yang pertama anak yang soleh, kedua sedekah jariah, ketiga ilmu yang berterusan. Ilmu yang berterusan. Jadi ilmu ini, ilmu urutan ni saya terapkan, saya sampaikan kepada mereka-mereka juga yang cacat penglihatan. Kita sampaikan dan kita ajar kawan-kawan yang cacat penglihatan ni yang hendak berminat untuk mendalami ilmu ini secara percuma. Pada bulan Ramadan ini, Maju Terapi Zone juga beroperasi seperti biasa.
waktu berbuka puasa akan diluangkan bersama bagi mengeratkan silaturahim. Hadijah melayan pekerja di sini umpama anak sendiri, maka tidak hairanlah ada kala mereka menggelarnya ibu. Selain bertungkus lumus mencari rezeki yang halal, pada waktu senggang, Hadijah akan meluangkan masa mengaji Al-Quran bersama anak-anak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mungkin dulu kita banyak melakukan kesilapan-kesilapan yang kita rasa tidak patut kita buat. Tapi alhamdulillah Allah bagi hidayah. Hidayah itu Allah bagi kepada saya, alhamdulillah. Saya merasa satu detik perubahan dalam diri saya apabila kita telah mula berkeluarga, kita melihat anak-anak kita membesar, kita nak mereka menjadi orang yang berjaya di dunia juga di akhirat. Berjaya daripada segi akademik, juga berjaya dalam proses mereka memahami Al-Quran. Sekolah Bersepadu Attah, Akademi Tahfiz Al-Hidayah, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Di sinilah 3 anak Siti Hadijah Abu Bakar menuntut ilmu Al-Quran secara tinggal di asrama. Mereka adalah Zulfika Khairul Fauzi, 10 tahun, Nur Zalika Khairul Fauzi, 8 tahun dan Nur Azika Khairul Fauzi, 6 tahun. Hampir kesemua anaknya juga dilahirkan rabun. Anak yang pertama dan anak yang kedua ni memang saya dari kecil lagi saya hantar ke kampung. Mak mertua yang jaga mereka lah. Kemudian apabila saya mendapat anak saya yang ketiga, pada awalnya saya jaga sendiri. Tapi Allah takdirkan selepas saya mendapat anak saya yang kelima tu, suami saya jatuh sakit, kena major stroke. Jadi dalam keadaan dia yang tidak mampu bergerak, dalam keadaan saya juga yang kurang penglihatan, banyaklah kekangan hidup saya yang saya perlu hadapi. Tapi saya mempunyai satu semangat. Semangat saya adalah saya nak anak saya pergi sekolah. Menyebutkan jalanan pada pagi ini untuk mengenal pasti perkara. Sebenarnya saya yang minta dia untuk menajak dia hafazan sebab nampak dia insya-Allah dia cepat hafal dan dia boleh ingat. Zulfika telah tinggal dan belajar di akademi ini pada usia 7 tahun. Dia seorang yang sangat bijak dan mudah tangkap dalam pembelajaran. Tidak hairanlah anak kecil ini ditempatkan di kelas yang jauh berbeza dengan usianya, iaitu kelas menengah. Atau tanwin, Ustaz minta daripada Zulfika keluarkan satu hukum
Izhar. Daripada nun sakinah atau daripada tanwin? Sawa'un alaihim. Sekarang ni Ustaz nak tanya soalan yang kedua daripada nun sakinah. Okey, cuba keluarkan. Min ali. Min ali. Ni hukum apa? Izhar. Kenapa izhar? Sebab ada nun sakinah dengan hamzah sebelah dia. Okey, ahsanta, mumtaz. Alhamdulillah, subhanallah. Zalika pula dia sekarang ni dah masuk qiraat yang ketiga. Dia dah kenal huruf, dah boleh membaca Al-Quran dengan baik dan hafazannya pun sudah sampai surah Asy-Syams. Insya-Allah Zalika pun ada bakat untuk menghafaz. Insya-Allah dia akan menjadi hafizah insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahma. Allahumma nawwir bi kitabika basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa ajru bihi lisani wa qawwi bihi azmi bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Zalika pula seorang yang akan memberi maklum balas dalam kelas mengikut moodnya. Ketika penggambaran majalah 3 dilakukan, hampir tidak kedengaran suaranya di dalam bilik darjah. Apabila ditanya kenapa, dia menjawab tiada mood. Walaupun begitu, apabila kembali ceria, dia akan rajin menelaah. Okay, untuk pengetahuan Kak Jah, Azika pelajar yang sangat sangat berdikari dan dia pun sangat dapat cepat tangkap apa yang saya ajar. Azika, pada usia 6 tahun antara pelajar termuda akademi ini, dia baru saja masuk ke asrama di sini beberapa bulan lepas. Walaupun masih kecil, tetapi terpaksa berjauhan dengan ibunya. Ini demi kebaikan Azika supaya dapat menyesuaikan diri sewaktu kakak dan abangnya dapat menemani belajar bersama-sama. Mandi. Dia penyanyi. Tengok dulu. Masak. Ni. Sani. Suka cuci kuku. Saya suka cuci mana mata itu mata. Alhamdulillah, kata syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi, yang kata anugerah pada Kak Jah anak-anak yang boleh membaca Al-Quran. Harapan Kak Jah supaya mereka nanti membesar boleh menjadi hafiz dan hafizah dengan bantuan dan bimbingan daripada ustaz dan ustazah insya-Allah. Dan Kak Jah rasa bila anak berada di atas ni, Kak Jah dapat rasa yang mereka memang serasi dengan atas ni. Tatkala sibuk menyiapkan pendidikan bagi masa depan anak-anaknya, Hadijah juga sempat mencuri masa belajar komputer. Biasanya, kelas komputer Hadijah bersama Cikgu Muhammad Najib Hasbi yang juga cacat penglihatan ini dilakukan dalam talian. Cuma sesekali dibuat secara bersemuka. So saya belilah komputer second hand. Sebab saya rasa kalau beli komputer yang baru ni takut rosak lah, macam-macam lah yang saya fikir. So saya beli second hand dengan harapan saya boleh belajar komputer lah. Alhamdulillah, sampai saya boleh lah kata mengenal sedikit, menggunakan sedikit komputer. Tapi kadang-kadang bila dah lama tak guna ni, jadi kekok balik semula lah kan. Tapi insya-Allah saya yakin jika saya istiqomah belajar, saya juga boleh menguasai bidang komputer ni insya-Allah. Setakat ini, Hadijah telah menjalani kelas komputer sebanyak 8 sesi. Dan Cikgu Najib menyasarkan suatu hari nanti Hadijah boleh mahir melayari internet.
Kak Jah dah belajar dalam lebih kurang 8 sesi lah. So 8 sesi ni saya nampak Kak Jah perkembangan Kak Jah ni agak cepat. Sebab waktu saya buat test dengan dia boleh menaip dengan laju. So di situ saya boleh katakan dia cepat belajar. Saya doakan semoga Kak Jah boleh belajar ilmu ni dan boleh menerima ilmu ni supaya untuk memberi semangat pada rakan-rakan kita di luar sana. Orang tak nampak pun kena belajar teknologi yang terkini. Saya suka makan ikan patin tempoyak. S-A-Y-A, S-U-K-A, suka space, M-A-K-A-N, vacant space, I-K-A-N, icon space, P-A-T-I-N, patin, T-E-M-P-O-Y-A-K. Sepanjang bergelar juruterapi urut profesional, Siti Hadijah Abu Bakar pernah melakar pencapaian peribadi yang dibanggakannya. Dia pernah merawat seorang kanak-kanak autisma yang tidak boleh bercakap sejak kecil dan kini menunjukkan perubahan yang menggembirakan. Pertuturan, penglihatan, pendengaran, pergerakan, everything. Ada satu kes yang saya lalui. Dia sebenarnya dua beradik. So, abang yang sulung ni memang menghadapi autisma yang agak berat lah. Di mana dia langsung tak boleh bertutur dalam bahasa yang difahami dan dia duduk dalam dunia dia tersendiri. So, saya lakukan rawatan kepada dia dengan sokongan nenek dia yang sangat positif dan sangat yakin tentang ilmu yang saya ada, mungkin boleh membantu cucu dia dengan izin Allah, insya-Allah. How are you today? Fine, thank you. Oh, wow. Not so big already, ya? Are you fasting today? Oh, good. Oh, okay. Very good. Lama-lama tu, orang kata apa, dia throughout dia punya phase of growing tu, dia punya autism tu lebih ketara, kan? Memang tak boleh bercakap. Dia nak apa-apa, dia tak boleh tunjuk pun. Dia tak boleh tunjuk pun, okay? And then, mami, daddy memang tak ada, atau nenek, zero speech lah. And then kalau dia tak dapat apa-apa, dia marah kan, dia akan pusing, dia akan pusing dan dia jatuhkan diri dia. So I think that one is sangat menakutkan lah, kan, can injure himself. Susah juga kita nak pujuk bapa dia because dia masih tak boleh nak in denial. Lama-lama tu alhamdulillah lah, ajakan the grandfather kan, kasi kita cuba Kak Jah. Rosalind Hashim telah membawa cucunya berjumpa Hadijah sejak tahun 2016. Ketika itu, dia sendiri juga menjalani sesi urut bagi mengubati penyakit skoliosisnya. Kita ada refleks telinga. Kat telinga ni ada 91 poin. Tapi yang poin urutan ni adalah sebahagian daripada alternatif. Rawatan alternatif yang boleh membantu masyarakat. So alhamdulillah, saya merasa sangat berpuas hatilah dengan keputusan yang saya peroleh daripada rawatan yang saya beri kepada anak autisma ni. Jadi nenek pun rasa sangat happy apabila cucu kata cucu ni boleh dah hidup macam orang lain. Selain menjalani sesi urutan bersama Hadijah, kanak-kanak ini turut menjalani rawatan perubatan moden. Dengan gabungan perubatan, kesabaran dan kepercayaan akan kebesaran Allah SWT, ia menampakkan perubahan yang menakjubkan. Kak Jah took over, urut dia daripada awal sampai dia boleh bercakap. And at the same time, itu I tak tahu how much the progress is.
bapa dia hantar dia per speech therapy in Bradfields. So I told my husband, I cakap, okay, combine. You need to, because speech is all about otot-otot, motor, yes, speech. So I combine. Today, dia dah boleh bercakap, sangat, orang kata apa, fluent tak. Tapi Alhamdulillah, daripada sebelum dia boleh bercakap, sampai ni banyak dia punya perbezaan dia. The result is incredible. Yang saya biasa dengar dia kata dengan saya, Aunty Jah, please don't press me hard. I hurt you. Inilah bahasa yang selalu saya ingat. Kepada dulunya anak ni langsung tak boleh kita faham bahasa dia, dan sekarang ini dia boleh bertutur dengan baik. Jadi satu kepuasan untuk saya. Daripada zero kan, dia tak boleh nak bertutur. Sepatah pun tak boleh. Betul. Saya still remember lagi perkataan thank you dia, Akiko. Akiko. It's thank you. How do you say thank you now? Can I say? How do you say thank you? Thank you. Alright. To the parents out there, anak-anak yang autis, who are autistic, kan, orang kata apa, do something, do like me lah. Orang kata apa kan, is urat saraf to the otak. Everything is urat saraf to the otak. Because this is what I dengar daripada one American doctor who says autistic is all about urat saraf to the otak. So come out, help your children. Work on the urat saraf to the otak. I'm not going to tell you who you kena pergi cari tengorot, tapi I cari Kak Jah. Because to me, Kak Jah is good. Betul-betul bagus. Ini kisah hidup si celik hati yang terang nuraninya, Siti Khadijah Abu Bakar, yang percaya akan ajaran kitab suci Al-Quran dalam kehidupan. Moga dapat dijadikan inspirasi dan manfaat buat semua. Tiga perkara yang kita tinggalkan di dunia, tapi tiga perkara ini juga kita boleh membantu kita waktu kita setelah kita di alam kematian. Iaitu pertama, anak yang soleh. Mengharapkanlah anak-anak ni membesar jadi anak yang soleh, anak yang solehah, kan? Tahu tentang tanggungjawab mereka sebagai seorang anak, yang boleh sentiasa mendoakan ibu bapa mereka. Kedua, kita punya ilmu yang berterusan, di mana Kak Jah belajar ilmu daripada guru-guru Kak Jah, dan Kak Jah cuba praktiskan kepada customer-customer Kak Jah yang datang dalam keadaan mereka yang kurang sihat, mereka yang dalam kesakitan. Bila mereka sihat, mereka boleh melakukan amal ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna, kan? Dan juga sedekah jariah. Kita membenarkan orang menggunakan cerita yang kita ada untuk mereka sampaikan kepada orang lain. Semoga dengan cerita itu boleh membantu ataupun boleh orang yang mendengar tu mungkin tersentuh hatinya, lalu mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka berubah menjadi orang yang lebih baik.